golongan-golongan yang lain. Penghuni ghuraf ini semuanya golongan nabi-nabi dan rasul. Di sahabat bertanya, macam mana kami nak capai tahap makam nabi dan juga rasul itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Benar, demi zatnya yakni Allah yang jiwaku berada di tangannya, syurga ghuraf itu juga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan dengan bersungguh-sungguh para rasul-rasulnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dia tuan-tuan, syurga ni dia banyak, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ada kata syurga ini ada 7 bahkan lebih. Ada nama syurga yang dinamakan sebagai syurga Firdaus, ada yang dinamakan dengan Naim, ada yang dinamakan dengan Jannatul Ma'wa, syurga Ma'wa, ada yang dinamakan dengan Jannatul Ad, ada dinamakan dengan Khuld, Jannatul Khuld, ada yang dinamakan dengan Darussalam. Bukan mamak tu ya. Darussalam ini nama syurga. Ada juga dinamakan dengan Darul Jalal, nama syurga. Ini nama syurga ni yang banyak, yang berlapis-lapis. Begitu juga dengan neraka. Neraka pun ada nama, neraka Jahannam. Ada yang dinamakan dengan nama Luza. Ada syurga yang ada neraka yang dinamakan dengan Hutamah. Ada yang dinamakan dengan Sa'ir. Ada yang dinamakan dengan Saqar. Ada nama neraka dengan nama Jahim. Ada juga yang disebut sebagai Narun Hawiyah, yang bernama Hawiyah. Jadi banyak tingkatan syurga dan juga neraka itu. Jadi ada syurga yang bernama ghuraf ini. Ghuraf ini yang menempatkan para nabi dan juga rasul paling tinggi. Ghuraf, ahli-ahli ghuraf duduk di tinggi. Di Nabi kata ahli-ahli syurga lain dapat melihat mereka, nampak. Walaupun mereka duduk di atas tu, orang duduk di bawah ni nampak. Macam kita duduk rumah apartmen kan, duduk rumah apartmen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Paling tinggi sekali tingkat berapa ni? 10. Ada 10, 20, 22. Oh, tinggi, Masya Allah. Yang paling atas sekali tinggi kan. Seronok duduk atas ke seronok duduk di bawah? Seronok duduk atas ke seronok duduk bawah? Atas sekali 22. Seronok duduk atas tu. Seronok dah, angin kuat mari lah. Nampak pemandangan cantik lah. Saya pernah agak duduk tapi taklah sampai tingkat 22, tingkat 10. Paling tinggi sebelah, saya duduk tingkat 10. Nampak semua kan. Tapi kalau time lift rosak tuan-tuan, sakit lah. Sakit. Ataupun nak pergi kerja turun-turun kunci kereta lupa bawa. Nak naik balik tu malah dah. Tapi syurga ni dia yang paling tinggi tu paling hebat. Macam penthouse lah. Di hotel tu penthouse duduk atas sekali. Tak ada siapa kacau, tak ada siapa nampak, eksklusif. Lift dia pun asing. Tapi syurga ghuraf ni orang nampak. Orang nampak seperti kamu lihat bintang berkelip-kelip
di atas langit kan. Kita duduk bawah tengok bintang bergerak berkelip tu. Seronok tengok. Nampak. Jadi sahabat pun kata, ish, macam mana kami nak masuk dalam syurga ghuraf ni? Sebab itu dikhususkan untuk Nabi dan Rasul saja. Tu Nabi pun kata, sesungguhnya syurga ghuraf ini juga boleh dimasuki oleh orang-orang lain dengan syarat beriman kepada Allah dan membenarkan syariatnya, membenarkan dengan bersungguh-sungguh. Satu beriman kepada Allah, macam kita ni beriman dah ni, beriman kepada Allah kan. Sebab tu kita buat rukun-rukun iman, kita buat rukun-rukun Islam, sebab kita beriman kepada Allah. Yang kedua syaratnya membenarkan bersungguh-sungguh. Ni hak yang membenarkan ini yang kita jadi payah sikit. Kita beriman, kita ni beriman, kita yakin mari sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Bersedekah lebih baik daripada tidak bersedekah, tu kita yakin. Duduk dalam majlis ilmu tu lebih baik daripada kita buat benda-benda yang lain, sebab dia daripada taman-taman syurga. Kita yakin itu. Yakin itu adalah puncanya adalah iman. Tapi yang membenarkan ini iaitulah kita nak melaksanakan apa yang kita yakin itu. Membenarkan. Sebab itu orang yang paling benar dengan syariat ini selepas pada Nabi iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sahabat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memberi gelaran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kerana dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa persoal. Orang lain membenarkan juga, tetapi selepas mempersoalkan. Betul ke Muhammad? Betulkah kamu ni pi Masjidil Aqsa? Kan dalam peristiwa Isra kan? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul ke berapa tiang Masjidil Aqsa itu? Kan besar mana pintu dia, bagaimana rupa dia? Dah cerita gini, cerita Nabi cerita gini. Betul lah tu. Abu Bakar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang keluar daripada mulut Rasulullah, dia tak tanya dah. Itu keyakinan iman Abu Bakar itu. Rasulullah SAW kata, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia atas muka bumi ini, maka akan beratlah timbangan iman yang dimiliki oleh Abu Bakar. Berat imannya. Sebab dia yakin dengan bersungguh-sungguh, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada syak, dan dia melaksanakan keyakinan itu. Bila Rasulullah kata nak mencari kebaikan melalui infak, menderma, Abu Bakar dermakan semua harta benda yang dia miliki, habis. Rasulullah pun kata, Abu Bakar, kamu derma, kamu sumbang semua harta benda kamu yang kamu miliki ini, kamu nak apa yang ada pada diri kamu? Kata Abu Bakar, biarlah aku memiliki Allah dan memiliki Rasulnya, sudah cukup bagi diriku. Dia bagi habis harta benda dia. Itu keyakinan dia sangat tinggi. Kita derma juga, tapi tak sampailah habis harta benda kita, sebab kita pun takut juga kan. Tak boleh nak makan ni kan, risau ni sudah kuliah ni ada ke tidak ni roti canai ni. Kan harap-harap ada lah. Tak boleh ustaz, SOP tak dibenarkan, buat hidang makan di surau. Tak apa, bungkus pun boleh. Kan, kita risau. Jadi Abu Bakar ini dia tak risau tentang kelaparan, tentang kesusahan, sebab keyakinan dia yang sangat tinggi
kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa yang diinfakkan itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi infak itu. Itu dia keyakinan yang sangat tinggi. Orang yang ada keyakinan begini, termasuklah golongan orang yang akan dimasukkan syurga bersama dengan nabiyin, rasul, golongan nabi dan juga golongan rasul. Tapi nak capai tahap keyakinan itu yang kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Keyakinan itu, nak capai keyakinan. Kita tahu sembahyang berjemaah ni bagus, pahalanya berganda 27 kali. Tetapi kita nak mulazamahkan diri kita tu, nak bagi buat 27 kali itu, kadang kita lalai, kita tak ambil berat. Artinya keyakinan kita tu tak berapa nak sampai lagi. Kita lebih utamakan benda-benda lain. Kita sibuk urusan dunia, kita sibuk dengan ahli keluarga, anak pinak kita, sampai orang azan pun kita tidak ada rasa, kita rasa tertarik nak datang berjemaah tu. Sebab kita disibukkan dengan urusan keduniaan yang lain. Mesyuarat, perbincangan, kawan-kawan ajak pergi makan, tak apalah, mayang nanti ada masa lagi. Tu tahap keyakinan kita tu. Kita beriman, kita percaya ni sembahyang lebih baik pada urusan yang lain. Tapi keyakinan kita nak buat tu tak tercapai, menyebabkan pahala, ganjaran yang ditawarkan oleh Allah kita buat acuh tak acuh. Kelebihan menunaikan solat duha umpamanya, walaupun 2 rakaat solat duha, akan dicukupkan rezeki buat dirinya, tidak kurang sedikit pun pada hari tersebut bagi orang yang menunaikan solat duha. Kita tahu, kita yakin, tapi kita nak melaksanakan secara istiqamah, mulazamah dalam hidup kita tu tak jadi. Pagi sibuk nak hantar anak sekolah contohnya, pagi-pagi sibuk dengan mesyuarat, dah start dah pukul 9. Pagi-pagi sibuk macam-macam, nak pergi jogging, nak pergi bersukan, beriadah dan sebagainya. Duha tak sempat kita nak buat. Sebab apa? Sebab keyakinan kita tu pada janji Allah itu. Ini masalah kita ni, nak kena rawat hati kita, nak kena rawat keyakinan kita. Macam mana kita nak buat? Antaranya, banyakkanlah berdoa agar kita digolongkan bersama para nabi dan rasul di hari akhirat, dan doakan juga untuk orang-orang Islam yang lain. Doa ni makhul ibadah. Doa makhul ibadah. Doa ni dia otak kepada ibadah-ibadah yang lain. Ada juga kata ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Keyakinan kita kepada doa tu, bahawa Allah itu kalau kita berdoa pasti dia akan memberi. Ud'uni fastajib lakum. Mintalah pada aku, nescaya aku akan perkenankan. Jadi kita kena banyak berdoa. Perkenan Allah Ta'ala pada doa kita. Kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Kita minta kebaikan, kita minta kesihatan, kita minta kebahagiaan. Kadang-kadang kita khususkan pada benda tertentu, tapi Allah anugerahkan kebahagiaan itu dalam bentuk yang lain. Kita minta nak jadi harta benda yang banyak contohnya. Allah Ta'ala tak bagi kita sakit, tak bagi kita sakit jantung, tak bagi kita sakit buah pinggang. Tuan, saya tengok orang yang sakit buah pinggang, tuan, walaupun harta dia banyak, tapi sakit. Susah, susah. Seminggu 3 kali kena rutin buat dialisis.
Silap makan, silap minum air, sembak muka, sembak kaki, bengkak kaki, kan? Kali lepas tu ada masalah gaut lagi, susah. Bila buah pinggang tak berfungsi, buah pinggang dah tak boleh nak tapis asid-asid yang ada dalam tubuh badan, maka dia menyebabkan sakit-sakit lain pun datang. Susah tuan, walaupun duit ada. Sebab tu kadang kita minta Allah kayakan kita, murahkan rezeki kita yang banyak. Tapi Allah tak bagi pun dalam bentuk rezeki duit, kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kemalangan jalan raya, jauhkan kita kereta kita rosak, kerak. Kan itu bentuk kekayaan yang Allah bagi, kita tak sedar kot tu. Kan? Kalau Allah bagi kita sakit, sebulan berapa ribu nak kena belanja. Nak kena belanja, nak rawat, nak survive hidup kita tu. Kalau Allah bagi kita kereta asyik rosak, kejap rosak, itu pun pening kepala juga, kan? Ataupun ahli keluarga kita yang sakit, kita runsing juga. Maka sebab itu Allah Ta'ala ni Dia Maha Pemurah, Dia Maha Pengasih, dan Dia anugerahkan kepada umatnya ini suatu nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar nikmat itu Allah Ta'ala bagi. Ada hikmah yang Allah Ta'ala bagi itu. Kadang kita tak jangka lah hikmah itu Allah Ta'ala bagi pada kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada satu benda tu yang Allah Ta'ala jadikan kita tak suka, kita tak suka, kita tak mau, kita minta Allah Ta'ala jauhkan benda yang kita tak suka. Tapi di sisi Allah, benda yang kita tak suka itu adalah benda yang boleh membawa kebaikan kepada diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang kamu suka sesuatu, kamu nak sangat suatu benda tu, tetapi di sisi Allah, benda yang kita suka tu adalah tidak baik buat diri kita. Lalu Allah tak makbulkan doa kita. Allah tak sampaikan benda itu kepada diri kita. Kita doa sangat nak naik pangkat, kan? Orang kerja dengan kerajaan, nak naik pangkat cepat, pulun buat KPI, pulun buat SKT, pulun buat gitu, buat gini. Sebab apa? Sebab nak markah tinggi. Sebab apa nak markah tinggi? Sebab naik pangkat cepat. Tiba-tiba tak naik pangkat, lambat naik pangkat. Jadi kita sebagai orang beriman ini, kita yakin lambatnya kita itu sebab ada kebaikannya pada diri kita. Mungkin naik pangkat cepat, tapi pecah amanah, rasuah, duduk dalam lokap, kena SPRM, duduk dalam lokap sampai ke pencen, tak ada pencen, ya. Jadi itu benda-benda itu yang Islam ajar kepada kita, supaya kita banyakkan berdoa perkara-perkara yang baik pada diri kita, dan kita mohon agar Allah Ta'ala memasukkan kita dalam syurga bersama dengan para nabi dan juga para rasul. Selain daripada berdoa, yang kedua, hendaklah kita ikhlas, iaitu iman yang sebenar-benarnya kepada Allah, serta bersungguh-sungguh pula membenarkan para rasul dan juga para nabi. Maksud ikhlas ini telah pun disyarahkan dalam hadis yang sebelum ini. Kita dah syarah dah hadis yang kita baca dalam mukadimah kita ini tentang makna ikhlas itu. Adapun membenarkan para rasul pula, ia adalah memuliakan para rasul serta sanggup berkorban untuk mereka, terutama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat akan perintah baginda. Yang kedua, selain pada kita berdoa, perkara yang boleh kita lakukan untuk kita duduk dalam syurga bersama dengan para nabi ini, iaitu buat amalan secara ikhlas kerana Allah.
Karena Allah Ta'ala suruh, karena kita ini orang yang beriman, kerana kita ini seorang hamba kepada Allah, maka kita buat suatu amalan itu sebab Allah Ta'ala suruh, sebab kita ni hamba kepada Allah, sebab tu kita buat. Itu ikhlas. Dan kita hendaklah membenarkan para rasul. Membenarkan para rasul ni sebab ada orang yang tak membenarkan rasul. Apa hak rasul suruh, dia tak buat, dia ingkar, dia bantah. Bahkan ada pula yang kutuk, kutuk rasul, kutuk Nabi Muhammad, tuduh Nabi Muhammad ini sebagai gila seks, tuduh Nabi Muhammad ini kuat hawa nafsu, tuduh Nabi Muhammad ini seleweng. Kan macam-macam puak-puak orientalis, puak-puak liberal yang melabelkan macam-macam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan kita tak tergolong di kalangan orang-orang yang mengecam, mengutuk dan memfitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang boleh dijadikan juga usaha ikhtiar untuk duduk dalam syurga bersama dengan Nabi dan Rasul ini, iaitulah orang yang mati syahid atau mereka yang bercita-cita untuk mati syahid, serta orang yang mendidik masyarakat akan kebaikan, terutamanya guru-guru, para alim ulama, orang-orang soleh, serta mereka yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Orang yang boleh duduk bersama dengan Nabi di syurga kelak, iaitulah orang yang pertamanya mati syahid atau bercita-cita untuk mati syahid. Siapakah orang yang syuhada ini? Syuhada ini adalah orang yang syuhada ni penyaksi, orang-orang yang menyaksikan kebenaran Islam. Itu makna yang pertama bila sebut syuhada. Dia menyaksikan, ya betul, ini syariat Islam. Ya betul, Islam suruh buat ini suatu benda yang baik. Ya betul, Islam suruh tinggalkan perkara-perkara ni yang ditegah ini sebab ada kebaikan. Dia menjadi saksi tentang kebenaran syariat Islam itu. Itu dipanggil syuhada. Yang kedua, syuhada ini ialah orang yang mati dalam mempertahankan kalimah Allah. Sebab tu kita kata orang yang mati dalam peperangan, contohnya dikatakan mati syahid. Mati yang penuh penyaksian. Dia menyaksikan kebenaran Islam sehingga dia sanggup mempertahankan jiwa dan raga, mempertaruhkan jiwa dan raga dia untuk menegakkan agama Islam. Mereka ini mati dan mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan golongan Nabi dan juga Rasul. Itu kita kalau boleh kita berazam untuk mati syahid juga, kan? Berazam untuk mati syahid, mati kerana mempertahankan syariat Islam. Termasuklah mati syahid dunia atau mati syahid akhirat. InsyaAllah kita doakan agar dimasukkan. Apa kelebihan mati syahid ni? Yang pertama, orang yang mati syahid ni diampunkan semua dosa-dosa yang terdahulu. Orang yang mati syahid ini diampunkan semua dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian orang yang mati syahid ini, ketika mana jasadnya masih lagi di atas muka bumi ini, orang yang mati syahid ini, dia sudah melihat tempatnya di syurga. Kelebihan orang mati syahid, jasad dia tak ke bumi lagi, kan? Allah Ta'ala cabut nyawa dia, mati syahid. Maka ketika itu dia sudah nampak tempatnya di dalam syurga, bidadari yang melambai-lambai, yang memanggil-manggil. Sebab itu kadang kita tengok gambar pejuang-pejuang Islam, ada gambarnya, ada mukanya mati dalam keadaan tersenyum, ada wajahnya berseri-seri, wajahnya menunjukkan ketenangan. Sebab apa? Sebab dia sudah nampak
tempatnya untuk masuk ke dalam syurga ini. Orang yang mati syahid ini Allah Ta'ala beri keistimewaan dia yang ketiga, bebas daripada azab kubur. Kita akan masuk alam kubur, kan? Kita mati, kita masuk alam barzakh. Kubur lah, bahasa mudahnya kubur. Alam barzakh itu ialah kubur. Dalam kubur itu nasib kita tak menentu, akan dihimpit, akan disiksa dengan siksaan-siksaan daripada amalan-amalan kejahatan yang kita buat. Tapi orang yang mati syahid ini, dia bebas daripada semua azab kubur itu. Kemudian dibangkitkan orang yang mati syahid ini di hari akhirat, diberi keselesaan, diberi kesenangan dan diberi keselamatan di padang mahsyar. Orang lain bersesak-sesak di padang mahsyar, bersusah-susah di padang mahsyar, beratur panjang, malah berkumpul di padang mahsyar itu. Kemudian duk tunggulah bilalah Allah Ta'ala nak panggil, nak azab, nak hisab, keluh, gelisah. Macam kita mari awal lah, nak tunggu pintu masjid buka hari Jumaat kan. Bila nak buka ni, siapa pegang kunci ni, siapa pegang kunci, pergi tanya. Jadi adalah satu kaum pergi tanya, jumpa dengan Nabi Adam, supaya minta ihsan Nabi Adam tu, supaya Allah Ta'ala segerakan perhitungan untuk memutuskan sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Nabi Adam kata, aku malu, tak layak nak tanya Allah, nak bertemu dengan Allah pun aku tak malu sebab aku ni pendosa. Dia kata, aku ni pendosa, tak layak. Pilah jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim pun dia kata tak layak juga, aku tak boleh. Jumpalah dengan Nabi selanjutnya, Nabi Isa. Nabi Isa pun kata tak boleh, melainkan Nabi Muhammad sajalah. Pilah jumpa dengan Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad berdoa mohon kepada Allah supaya segerakan perhitungan hisab umat manusia ni. Sebab duduk di padang mahsyar itu suatu siksaan, keluh, kesah, gelisah, panas, peluh. Ada peluhnya sampai ke kaki, ada peluh sampai ke pinggang, ada peluh sampai ke dada. Perasaan sesak, lemas itu. Jadi orang yang mati syahid ini, mereka bebas daripada huru-haranya hari akhirat itu. Dan yang kelima, orang yang mati syahid ini, dia boleh memberi syafaat syurga kepada 70 orang yang lain. Orang yang mati syahid ni Allah Ta'ala bagi kota pada diri dia, 70 orang yang lain dia boleh bagi syafaat. Syafaat ni biasanya Nabi ya, Rasulullah SAW dapat memberi syafaat. Tapi orang yang mendapat syafaat juga adalah antaranya orang mati syahid. Para penghafaz Al-Quran juga dapat memberi syafaat kepada ahli keluarga. Orang yang mati ketika mati kecil, anak yang mati ketika belum baligh, mereka ini diberi syafaat juga, kelebihan syafaat kepada ahli keluarganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah kelebihan orang yang mati syahid ini. Dia dapat antaranya dapat memberi syafaat kepada 70 orang. Ramai 70 orang tu. Jadi harap-harap kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat kelebihan mati syahid itu, 70 orang tu seorang letak nama Ustaz Zakaria Osman. Kan, jangan lupa nama saya lah. Kan, manalah tahu kalau tuan-tuan, kalau kita diberi kesempatan, diberi rezeki mati syahid, mati kerana mempertahankan syariat Islam, mempertahankan kalimah Allah, maka itu digelar sebagai mati syahid. Cukuplah sekadar itu perkongsian kita satu hadis pada pagi ini berkenaan dengan ahli al-ghurfah, ahli
ghuraf. Ghuraf itu penghuni syurga yang paling tinggi, yang diimpikan, yang diciptakan oleh semua umat manusia, kerana dia duduk bersama dengan nabi-nabi, duduk bersama dengan rasul, kan? Kita kata tak apalah, yang penting dapat masuk syurga, kan? Waktu sekarang kita kata begitulah. Besok bila duduk dalam ni, untungnya dapat jadi VIP, kan? Sebab tu kita nak jadi VIP, tuan-tuan dan puan di hari akhirat. Bukan nak mari masjid je nak jadi VIP, kan? Orang mari jadi VIP di masjid pun kita cemburu dah, kan? Kenapa dia boleh mari lambat tapi duduk di depan saf ni? Bising orang, kan? Kenapa pintu masjid dah tutup dah, kami tak boleh masuk, tiba-tiba dia mari lambat, dia boleh masuk. Kita cemburu dah, kan? Pasal dia VIP atas muka bumi, kan? Di hari akhirat kelak ada VIP juga. Waktu tu kita tak cemburu, kita cemburu juga, tapi tak boleh nak buat apa dah, sebab dah habis dah amalannya. Jadi kita hari ni lah kita berusaha supaya kita jadi VIP. Kalau tidak VIP di dunia, kita jadi VIP di akhirat, kan? Esok di akhirat ni VIP masuk dulu. VIP masuk dulu. 70 golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. 70 ribu. 70 ribu yang masuk syurga tanpa dihisap, Nabi sebut. 70 ribu di kalangan umatku akan masuk syurga tanpa dihisap. Maksudnya VIP lah tu. Tak ada proses-proses apa ni, cek suhu, tak ada scan My Sejahtera, tak ada. Sampai terus masuk. Maksudnya hari akhirat kita duk queue panjang, sebab apa? Sebab nak berlaku proses perhitungan tu, hisap. Allah Ta'ala nak cek dulu buku amalan kita, kan? Nak buat perbicaraan pada mahsyar dulu, cek amalan-amalan kita, kenapa buat, kenapa tak buat tu. Tapi 70 ribu tak ramai. 70 ribu di kalangan umat Nabi Muhammad, mereka ini diberi keistimewaan, tak perlu melalui proses hisab, terus masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Jadi insya-Allah kita juga mohon berdoa pada Allah agar mempermudahkan sakaratul maut kita, kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu 'indal hisab. Itu doa yang kita baca, kan? Mudahkan sakarat kita ni, dekat nak mati ni siksa juga. Fi sakarat wan najata minan nar, jauhkan daripada api neraka. Jauhkan api neraka artinya masuk syurga lah. Dan dipermudahkan hisab kita. Dipermudahkan hisab ni maksudnya sama ada langsung tak hisab, ataupun kalau dihisab pun cepatlah. Kalau dihisab pun cepat dan dipermudahkan. Dan maksud mudah hisab ni artinya Allah Ta'ala ampunkan kita. Jadi mudah kita masuk ke dalam syurga. Itu maksud doa tu yang kita selalu baca. Cukup sekadar itu, minta ampun, minta maaf atas kesalahan, keterlanjuran, kesilapan apa yang saya sampaikan. Mungkin pandangan saya salah dan silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Justru sama-samalah kita membaca kafaratul majlis agar Allah Ta'ala mengampun dan memberkati ketika kita berada ini, dan membaca surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.